Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz bin Sukri, nombor matrik 18BI02068. Nama saya Amirul Solihin bin Abdul Halim, nombor metrik 18 BI02065. Saya Muhammad Ammar bin Adnan, nombor metrik 18BI020071. Nama saya Muhammad Auza'i bin Muhammad Nur Siang, nombor metrik 18BI02075. Okey, kami akan membentangkan tajuk isu dan konflik antara budaya di Malaysia. Okey, Malaysia mempunyai masyarakat berbilang agama dan budaya yang pada asasnya hidup secara aman dan damai. Kepelbagaian ini satu keunikan yang sepatutnya diraih dan menjadi kebanggaan rakyat kita. Namun, sebagai negara dan rakyat berbilang kaum dan budaya, masyarakat kita kadang-kala berdepan isu sensitif yang boleh menggugat ketenteraman dan keharmonian. Perbezaan dan kepelbagaian ini perlu ditangani dan diuruskan sebaik mungkin untuk mengelakkan tercetusnya sebarang perkara yang tidak diingini. Okey, seterusnya kita pergi kepada konflik. Di sini kami letakkan dua konflik. Yang pertama konflik agama dan yang kedua konflik kaum. Okey, kita pergi kepada yang pertama, iaitu konflik agama. Agama dilihat sebagai alat berlakunya sesuatu konflik dengan timbulnya isu-isu yang menyentuh kesucian agama, terutama agama Islam yang menjadi agama rasmi negara, sehingga membawa perbalahan antara kaum, khususnya di dunia dan di Malaysia amnya. Okey, di dalam Perlembagaan Malaysia, perkara 3 menyatakan bahawa meskipun agama rasmi negara Malaysia adalah agama Islam, penganut agama yang lain adalah dibenarkan untuk mengamalkan ajaran agama masing-masing dalam kesejahteraan dan keharmonian. Jika ini diterapkan dalam Malaysia, ia dapat mengelakkan daripada terjadinya konflik agama. Okey, seterusnya kita pergi kepada konflik agama dalam isu yang pertama. Satu isu kontroversi Operasi Jais terhadap gereja di UMC ini mendapat liputan yang begitu meluas oleh pihak media apabila dikatakan terdapat 12 orang Muslim cuba dimurtadkan pada majlis tersebut. Kejadian berlaku pada bulan Ramadan 3 Ogos 2011 telah mencetuskan pelbagai reaksi dalam media arus perdana utusan Malaysia pada 5 Ogos 2011. Pemeriksaan dibuat berdasarkan maklumat awam yang mendakwa berlakunya jemputan beberapa orang Islam ke majlis berbuka puasa yang dinamakan Thanksgiving Syariah di negeri Selangor pada tahun 1955 iaitu menghina atau menyebabkan agama Islam dipandang hina. Serangan kepada agama Islam amat meruncing, dan jika perkara sebegini dipandang mudah, kebangkitan kemarahan umat Islam kepada agama lain akan lebih mendalam dan permusuhan sukar untuk diredakan jika keadaan ini tidak ditangani dengan sebaik mungkin. Okay? Jadi hal ini dibincangkan oleh Chandra Muzaffar, iaitu Chandra Muzaffar 2011 pada tahun 2011, bahawa kesedaran masyarakat masa kini mengenai identiti berasaskan agama semakin kuat berbanding pada masa dahulu. Sebagai contoh, bila kartun yang menzahirkan Nabi Muhammad telah diterbitkan dalam satu ruangan akhbar ruangan akhbar tempatan Denmark, para penganut Islam di seluruh dunia mengecam pihak akhbar tersebut. Okay, seterusnya isu yang kedua ialah menurut iaitu pembinaan kuil Hindu di Seksyen Shah Alam. Okay. Menurut Azlan Aziz 2009, terdapat isu pembinaan kuil Hindu di Seksyen 23 Shah Alam yang telah menimbulkan kemarahan penduduk Melayu Islam di kawasan berkenaan. Kes ini bermula apabila penduduk di Seksyen 23 membantah cadangan pembinaan kuil di kawasan mereka yang majoritinya beragama Islam berbanding hanya 40 penganut Hindu. Menurut beliau, lagi ekoran, tiada jaminan daripada negeri untuk membatalkan cadangan itu. Kira-kira 200 penduduk bertindak mengadakan perhimpunan selepas solat Jumaat bagi menyuarakan bantahan tersebut. Keadaan bagaimanapun bertukar kecoh serta kontroversi apabila ada kalangan mereka yang menyertai perhimpunan itu membawa kepala lembu ketika berarah ke bangunan kebangunan setiausaha kerajaan negeri SUK, kan, Kuala Lembu kan.
kan dorang punya Tuhan kan. Okay. Sedangkan ini menimbulkan kemarahan penganut agama Hindu. Mereka merasa terhina dengan tindakan tersebut. Kesan daripada pasal ini telah mengakibatkan hubungan penganut Islam dengan penganut agama Hindu menjadi sedikit tegang. Jadi berkenaan dengan konflik kaum. Konflik kaum ni dia melibatkan kaum-kaum yang berada di Malaysia, iaitu Cina, India dan juga Melayu. Dan antara sebab kenapa konflik ini berlaku adalah sebab yang utama kegagalan untuk memahami budaya sesuatu kaum ataupun bagaimana cara sesuatu kaum itu hidup, bagaimana kehidupan mereka. So jadi kegagalan inilah yang menyebabkan konflik di antara kaum. Dan maka berlakulah perbuatan-perbuatan seperti resis, seperti penulisan-penulisan yang berbau hasutan terhadap kaum-kaum. Okay. So itulah yang berlaku yang berada di Malaysia. Okay. Seterusnya adalah isu pertama. Kita boleh lihat isu pertama ini telah berlaku pada awal dulu, pada 13 Mei 1969, yang mana ini adalah melibatkan dengan faktor politik. Yang mana faktor politik Melayu, UMNO, bergaduh dengan politik Cina, iaitu DAP. So jadi dalam isu ini saja telah mencatatkan kematian sebanyak 196 nyawa mati 196 nyawa dan 180 orang lagi tercedera oleh senjata api. Bayangkan, kes ini saja telah berjaya. Kes ni saja orang dah berani untuk bawa senjata api. Dan 6,000 rakyat Marhain, orang yang tidak bersalah, kehilangan tempat tinggal. Dan macam-macam lah yang berlaku. Antaranya 753 bangunan telah musnah dan dibakar. Okay. Hasil penulisan daripada Dr. Kua menyatakan bahawa insiden 13 Mei ini sebenarnya telah dirancang lebih awal dan merupakan satu konspirasi lah, maksudnya satu idea yang bertujuan untuk menjatuhkan Tunku Abdul Rahman, yang mana pada masa itu dia merupakan seorang Perdana Menteri. So, jadi perkara ini perlu diuruskan dengan baik. Janganlah disebabkan perbezaan dari segi bangsa kita bergaduh. Perlu mencari satu titik kesefahaman di antara kaum. Dan sebenarnya pergaduhan yang melibatkan politik ini bukanlah pada tahun 1969 saja. Bahkan ia berlarutan sehingga ke hari ini. So jadi perkara-perkara inilah yang kita perlu cari jalan penyelesaian. Seperti kita sedia maklum, keluarga dan institusi pendidikan perkauman adalah isu kedua ini. Okay, sejarah telah membuktikan bahawa penempatan keluarga Cina telah berlaku sejak mula mereka berhijrah ke tanah Melayu lagi, sehingga berlakunya penjajahan Inggeris dan sehingga hari ini. Kewujudan kampung-kampung baru ini telah menimbulkan persepsi buruk antara kaum Melayu Cina dan Melayu. Apatah lagi, kampung baru Cina lebih maju daripada kampung Melayu. Ini menurut Comber pada tahun 2007. Okey, sini boleh kita lihat peranan institusi kekeluargaan dan juga pendidikan adalah sesuatu yang penting dalam yang menimbulkan konflik kaum ini. Konflik kaum di sini adalah mengenai sekolah vernakular. Sekolah vernakular ini telah wujud pada zaman pemerintahan selama 22 tahun mantan Perdana Menteri kita Dr. Mahathir Mohamad. Tun Mahathir Mohamad telah mentadbir Malaysia dan telah memperkenalkan sekolah vernakular. Seharusnya sekolah vernakular ini dihapuskan kerana dia telah memecah belahkan telah menimbulkan semangat
perkauman di dalam kanak-kanak sejak kecil lagi. Kanak-kanak di sekolah Cina, sebagai contoh sekolah harian Cina, mereka jarang berjumpa dengan masyarakat kaum lain, walaupun ada seorang dua, dan mereka hanya bertutur dalam bahasa ibunda mereka, tidak bertutur dalam bahasa kebangsaan. Dan ini menyebabkan penguasaan bahasa kebangsaan mereka agak kurang apabila mereka melonjak ke sekolah menengah. Dan sekarang sekolah menengah juga terdapat juga sekolah SJKC, yang sekolah jenis kebangsaan yang berunsur perkauman juga. Seharusnya sekolah vernacular ini dimansuhkan dan diganti dengan sekolah satu aliran. Okay, sebagai kesimpulan, kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya mempunyai sikap toleransi, kerana sikap toleransi ini akan menyelesaikan pelbagai masalah. Toleransi ini mudah kata kita bertolak ansur dengan kaum-kaum dan agama lain. Namun kita perlu berpegang teguh dengan ajaran Islam, dan jati diri kita sebagai orang Melayu seharusnya harus dikekalkan dan menerima dan tidak menolak secara total apa yang dibawa oleh masyarakat lain dan agama lain. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kekurangan dari kelemahan diri kami sendiri. Qul qul astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.